Dia sedang berada dalam bab yang mana penulis sedang membicarakan hukum ahkam dalam mengagihkan zakat. Dan beliau sedang membicarakan tentang bagaimana di dalam Islam wang zakat ini dilihat dalam segi undang-undang. Maka beliau mengatakan pendapat ini yang dipilih dalam mazhab, wang zakat ini dia seperti wang syarikah. Wang zakat ini dia seperti wang syarikah. Jadi mungkin yang ini saya terangkan yang di perkara ini apa yang dimaksudkan, walaupun kita minggu lepas kita sudah membicarakan akan perkara ini. Dan beliau ada memberikan misal yang berkenaan dengan mas kahwin. Mas kahwin yang dihutang. Betul ke tidak? Akhir sekali kita membicarakan tentang masalah misal yang dikedepankan oleh penulis berkenaan dengan mas kahwin yang dihutang yang dikenakan zakat. Yang ini beliau sedang menerangkan zakat ini seperti syarikah. Apa maksudnya? Sekarang misalnya adalah begini ya. Saya ada $10,000. Saya ada $10,000. $10,000 ini dah sampai nisab. Selepas 1 tahun diwajibkan saya mengeluarkan zakat. Berapakah zakat saya? 250. $250 ini adalah duit zakat. Maka 250 ini bukan milik saya. Yang setelah sampai kepada haul, 250 ini bukan milik saya. Jadi milik saya berapa? Daripada $10,000 ini berapakah duit yang dimiliki oleh saya? Kita $10,000 kita tolak 250. Kita dapat 9,750. 250 ini milik siapa? Dia adalah milik orang miskin yang berhak untuk mendapati zakat. Jadi maksudnya daripada duit $10,000 ini, $250 dia adalah seperti wang syarikah. Yang syarikah ini apa? Ini kita dalam fikir muamalat. Kalau kita ada akad syarikah, misalnya kita nak buat bisnes. Kawan kita dia keluar $5,000, kita keluar $5,000. Lepas itu $10,000 kita berdagang. Jadi sekarang saya memiliki berapa daripada $10,000 ini? $5,000. Kawan saya memiliki berapa? $5,000. Maka sama juga kita mengatakan wang zakat. Tadi saya memiliki 9,750, 250 dimiliki oleh orang lain. Jadi dia hukumnya sama seperti wang syarikah. Yani apa yang dimaksudkan oleh penulis ini di sini adalah kemilikan duit zakat itu telah keluar daripada saya. Nampak tak? Sekarang ia dimiliki oleh orang miskin, bukan dimiliki oleh saya. Jadi beliau mendatangkan misal mas kahwin. Satu orang ini misalan dia kahwin, mas kahwinnya hutang. Dia letak mas kahwin $10,000. Selepas itu dia tidak bayar. Dia tidak bayar yang ini kepada pengantin. Lepas 1 tahun, kena zakat ke tidak kena zakat? Kena zakat. Sekarang yang ini dia simpan yang $10,000 yang ini mas kahwin. Dan dia belum lagi bayar yang ini kepada isterinya. Jadi selepas ini 1 tahun kita mengatakan diwajibkan dia mengeluarkan zakat ini daripada duit ini tersebut. Ini adalah misal yang disebutkan ini oleh penulis. Nah, ini juga kita telah membicarakan ini pada minggu yang lepas. Jadi di mana kita berhenti akhirnya? Okey. Apabila surat 24. Okey, teruskan. Apa tak nak tanya soalan tadi tu yang pasal suami yang tak bayar mas kahwin kan? Ya. Suami pegang mas kahwin tu hutang $10,000. Lepas tu dia nak kena keluarkan zakat, dia ambil daripada duit mas kahwin tu keluarkan zakat tu, atau dia nak kena keluarkan duit dia sendiri? Ini akan datang insya-Allah. Ini akan datang. Tetapi penulis apa yang disebutkan oleh penulis di sini, maksudnya sekarang walaupun ia duit ini mas kahwin, walaupun ia adalah duit ini mas kahwin,
tetapi diwajibkan dikenakan ke atasnya zakat. Sebab ini telah berlalu ini satu haul, dan dia ada kemampuan untuk mengeluarkannya, tetapi dia tidak mengeluarkannya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah diwajibkan dia mengeluarkan $250 sebagai zakat. Jadi mas kahwin yang dijanjikan itu tertakluk ini kepada zakat. Itu yang disebutkan ini oleh ini penulis. Berkenaan dengan mengeluarkan zakat, dia mengeluarkan dengan menggunakan wang, dengan niat ini mengeluarkan daripada mas kahwin itu. Mana isteri dapat kurangan zakat? Ya, bukan. Dia wajib ini dia mengeluarkannya, dan selepas itu yakni wajib ini dia berbayar kepada isterinya apa yang dijanjikan. Sebab salah ada salah dia. Betul ke tidak? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila setelah berjalan 1 tahun sang suami berkata kepada isteri, jika engkau bebaskan aku dari hak mas kahwinmu, maka engkau tertalak. Lalu isteri pun membebaskannya, maka tidak bisa tertalak. Okey, ini sekarang misal yang kedua. Misal ini yang kedua tentang talak ini yang dikenali sebagai talak khul'i. Jadi sekarang ini suami dia nak menceraikan ini isterinya, dan dia meletakkan syarat, kalau sekiranya kau kembalikan mas kahwin, aku ceraikan kau. Maka isterinya setuju. Tetapi masalahnya mas kahwin yang disebutkan oleh suami ada zakat ini padanya. Yakni misalan mas kahwin ini sudah berlalu 1 haul. Mas kahwin ini sudah berlalu 1 haul. Seperti misal ini tadi, dia berkahwin dan dia menggunakan ini $10,000 sebagai mas kahwin hutang. Selepas ini 1 tahun, dia menceraikan isterinya dengan talak khul'i, dengan menjadikan mas kahwin itu sebagai tebusan. Penulis mengatakan tidak sah talak ini. Kenapa? Di sini kita tak ada faham daripada rasional dia. Sekarang misalan suami mengatakan mas kahwin ni $10,000 kan? Mas kahwin berapa? $10,000. Tetapi masalahnya telah berlalu 1 tahun dan dia belum lagi bayar lagi. Tapi dia mengatakan kepada isterinya, kalau sekiranya engkau setuju menjadikan mas kahwin sebagai tebusan, aku ceraikan kau. Isteri mengatakan aku setuju. Tetapi sekarang sebab mas kahwin itu diwajib ada zakat padanya. 10,000 mas kahwin itu sekarang kurang ke tidak? 10,000 mas kahwin selepas 1 tahun kurang ke tidak? Kurang, betul ke tidak? Sekarang ini mas kahwin 10,000 selepas 1 tahun jadi berapa? Kalau kita mengatakan 10,000, sekarang mas kahwin dia bernilai berapa sekarang? 9,750. Tetapi dia menjadikan mas kahwin sebagai syarat tebusan, tapi mas kahwinnya tak sampai 10,000. Kenapa mas kahwin tak sampai 10,000? Sebab tertakluk kepadanya duit zakat. Jadi zakat adalah 250. Jadi apabila dia menjadikan mas kahwinnya 10,000 sebagai tebusan, tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab dalam 10,000 itu 250 bukan yang dia milik. Maka dia nak kena keluarkan zakat dahulu, baru yakni dia mengatakan yang ini kepada isterinya, dia menceraikannya yang ini dengan tebusan yang ini mas kahwin, baru sah talaknya. Boleh faham insya-Allah? Untuk kita nak memahami yang ini misal ini, kita nak kena faham pertama sekali apa itu talak khul'i. Jadi antum nak kena murajaah balik kitab Zubat. Ini semua kita dah belajar dalam kitab Zubat. Antum tidak ada pilihan, wahai jemaah sekalian yang sudi mengikuti kelas ini. Jadi ini semua nak kena murajaah. Talak ini kita ada talak apa? Tebusan. Talak ada 2 jenis kan? Talak ini dengan tebusan, dengan talak tanpa tebusan. Jadi bila seseorang itu melakukan talak ini dengan tebusan, dia menjadi ba'in. Jadi tebusan maksudnya dia menyebut harta, wang. Tetapi sekarang tidak sah. Kenapa tidak sah tebusan ini? Sebab ada zakat ini padanya. Jadi dia nak kena keluarkan zakat dulu, baru yang ini dia menyebut ini tebusan ini.
Kalau dia menyebut ini tebusan sahaja sebab dia 9,750 tak cukup. Mas kahwin 10,000. Tapi masa dia menceraikan sekarang 9,750. Itu sebab ini talaknya tidak sah. Dan ini kalau sekiranya selepas tahun ya. Yang ini selepas tahun dia belum lagi membayar mas kahwin. Nah, teruskan. Sebab suami tidak bebas dari seluruh mas kahwin. Okey, ini kita lihat ini kenapa ini talaknya tidak sah. Siapa dia mengatakan? Tapi hanya bebas dari jumlah sekadar selain kadar zakat. Jalan pembebasan di sini hendaklah suami menyerahkan seluruh mas kahwin kepada isteri, lalu isteri membebaskannya. Nah, yang ini maksudnya di sini adalah dia nak kena bayar yang ini duit zakat dan dia nak kena, baru kita mengatakan mas kahwin itu yang ini dapat, yang ini dilaksanakan. Sebab ada zakat yang tertakluk kepada mas kahwin. Dia nak kena mengeluarkan zakat di dahulu. Betul ke tidak? Kalau tak, ini tidak sah. Sebab sekarang ini mas kahwin yang dijadikan tebusan sudah terberkait dengan zakat. Kalau dia tidak mengeluarkan zakat, maka ia tidak sah. Sebab milik ini suami kurang ini daripada mas kahwin. Dan disebabkan kita mengatakan sebahagian daripada duit mas kahwin itu dimiliki oleh orang miskin pula sekarang. Itu sebab ini tidak sah, ini talak tersebut. Boleh faham insya-Allah ya? Nah, teruskan. Batal hukumnya jual beli atau gadai dalam kadar zakat sahaja. Nah, sekarang satu orang ini misalan dia diwajibkan dia mengeluarkan zakat tapi dia tak keluarkan zakat. Dia tidak boleh jual bahagian yang wajib dia keluarkan zakat. Dia tidak boleh jual. Kenapa? Sebab tidak dibolehkan kita melakukan jual beli dengan sesuatu yang kita tidak memiliki. Tidak dibolehkan kita melakukan jual beli dengan sesuatu yang kita tidak memiliki. Jadi misal yang mudah, misalan kita ada 40 kambing. 40 kambing. Selepas 1 tahun diwajibkan kita mengeluarkan 1 kambing zakat. Tapi kita tidak mengeluarkannya. Lepas itu kita nak jual kambing yang 1 kambing ini yang dizakati ini kita nak jual, kita mengatakan tak boleh. Sebab ini adalah kambing yang dizakati. Sebab ini bukan milik kita, ini sudah menjadi milik orang miskin. Boleh insya-Allah. Sama juga dengan rahan. Rahan ini apa? Pajak. Yang ini satu orang ini dia hutang, dia menjadikan misalan sesuatu harta sebagai yang ini pajak. Maka sama juga kita mengatakan kalau sekiranya harta ini ada, kita mengatakan zakat yang ini padanya, maka diwajibkan yang ini dia mengeluarkan zakat bagi harta tersebut. Baru yang ini dia menjadikannya sebagai pajakan. Sebab yang ini dia wajib mengeluarkan zakat dan itu bukan miliknya 100%. Nah, teruskan. Maka jika pemilik harta melakukan salah satu jual beli atau gadai dengan jumlah senisab atau setengah nisab setelah cukup haul adalah sah. Yang ini penulis ini mengatakan di sini, kalau sekiranya dia menjual sebahagian daripada hartanya selain ini daripada kadar yang diwajibkan dia mengeluarkan sebagai zakat, maka itu adalah sah. Yang ini sekarang ini misalan satu orang ini memiliki 40 ekor kambing. Diwajibkan dia mengeluarkan 1 ekor kambing. Tapi dia belum lagi mengeluarkan ini zakat ini. Adakah dibolehkan dia menjual kambing-kambing yang lain? Maka di sini dibolehkan yang ini dia menjual. Tetapi dalam masa yang sama diwajibkan dia mengeluarkan zakat ini 1 kambing. Tadi kita mengatakan kadar zakat itu dia tidak boleh jual. Yang ini misalan kalau dia mengeluarkan 1 kambing dan dia niat untuk zakat, ini kita mengatakan dah tak boleh jual lagi. Nampak tak? Sebab sekarang ini sudah menjadi harta. Ini sudah menjadi harta yang orang miskin. Tapi kalau sekiranya dia tidak melakukan sedemikian, dia menjual sebahagian daripada kambing yang lain, maka jual belinya adalah sah. Sebab miliknya adalah 1 saja daripada 40. Sekarang dia ada 40 kambing, dia jual 10 kambing. Maka
ia adalah penjualan yang sah. Nah, teruskan. Tapi tidaklah sah dalam jumlah kadar zakatnya. Nah, dalam jumlah kadar zakat tidak sah. Boleh faham insya-Allah? Dalam kadar yang zakatnya tidak sah. Yakni misalan seperti mana tadi? 40 ekor kambing ini berapa kadarnya zakatnya? 1 ekor kambing. Maka 1 ekor kambing yang dia nak mengeluarkan sebagai zakat ini tidak boleh jual. Ini tidak boleh jual. Betul ke tidak? Dia tak boleh jual. Tetapi dia boleh jual 39. Dia boleh jual lagi 39. Jadi itu saja. Kenapa dia tidak boleh jual yang satu ni? Sebab ini bukan miliknya. Dia bukan jadi miliknya. Nah, jadi di sini penulis nak menerangkan kepada kita, tidak boleh kita menjual harta yang diwajibkan kita mengeluarkan zakat sebab ia bukan milik kita. Itu cerita ni. Nah, teruskan. Sebagaimana perlakuan pada harta-harta perserikatan, demikian menurut pendapat yang adhar. Nah, ini semua adalah balik ini kepada hukum yang syarikah. Penulis mengatakan hukum yang ini syarikah. Sebab tadi kita mengatakan harta zakat ini seperti hukum syarikah. Sebahagian daripada harta kita sudah menjadi milik orang miskin, maka kita tidak boleh menjual milik mereka. Tetapi kita hanya boleh menjual milik kita. Jadi kita nak kena membezakan apa yang kita memiliki dan apa yang dimiliki oleh mereka. Nah, benar tidak sah, tapi jual beli atau gadai pada jumlah kadar zakat suatu harta dagangan adalah sah. nah, harta dagangan pula berbeza ya. Kenapa ini penulis mengatakan harta dagangan? Sekarang ini kita balik kepada harta dagangan. Misalan satu orang ini dia berdagang, dia jual baju. Jadi pada akhir tahun dia nak kena buat apa? Dia nak kena kira cost price kan? Sebab misalan dia ada baju, misalan bajunya punya price $100,000 kesemuanya. Jadi dia mula berdagang. Apabila lepas hanya 1 tahun, dia dapat jual separuh daripada baju tadi. Dia dapat jual separuh daripada baju tadi. Bagaimana dia mengeluarkan zakat? Maka dia mengeluarkan zakat daripada cost price yang dia jual dan juga profit. Lepas itu dia harus mengambil kira baju yang belum dijual. Baju yang belum dijual berapa dia punya harganya? 50,000, betul ke tidak? Yang ni separuh yang ni daripada 100,000, 50,000. Jadi dia kira baju yang dijual berapa dengan keuntungannya. Lepas itu baju yang belum dijual juga dia kira. Dan dia dapat mengetahui diwajibkan dia mengeluar daripada duit zakat adalah 2,500 kan, kalau 100,000. Misalnya ni, misalan 100,000 misalnya kesemuanya. Maka diwajibkan ini dia mengeluarkan 2,500. Sekarang dalam keadaan seperti ini, adakah dibolehkan dia menjual baju tadi? Dalam keadaan seperti ini, kalau dia belum lagi mengeluarkan zakat, adakah dibolehkan yakni dia menjual yakni baju tadi? Jawapannya adalah dibolehkan. Kenapa? Sebab apa yang diwajibkan ke atasnya adalah mengeluarkan wang, bukan baju. Walaupun kita mengatakan sebahagian daripada duit zakat ini balik kepada harga baju, akan tetapi duit zakat kita mengeluarkan bukan daripada baju, kita mengeluarkan daripada wang. Betul tak? Kita kira harga baju dan kita mengeluarkan 2.5% daripada harga baju. Maka dalam keadaan seperti ini tidak ada masalah kalau kita menjual yang semua yang di baju itu, walaupun kita belum lagi mengeluarkan zakat. Nampak tak? Sebab di sini kita membezakan tentang benda yang diwajibkan kita mengeluarkan dan kiraan daripada barang yang diwajibkan kita mengeluarkan. Jadi baju dengan wang tak sama, baju dengan kambing tak sama ya. Satu orang kalau dia ada 40 kambing, satu kambing ini daripada 40. Betul ke tidak? Dia mengeluarkan kambing, tapi baju dia tidak mengeluarkan baju, betul tak? Dia tidak mengeluarkan baju, tapi dia mengeluarkan wang.
Jadi selagi mana dia mengetahui duit zakatnya, jumlah duit zakatnya, maka tidak ada masalah kalau dia menjual dari baju tersebut. Sebab pada akhirnya apa yang diwajibkannya adalah dia mengeluarkan wang, yakni harga daripada baju. Itu sebab di sini penulis ini mengatakan berbeza dengan perniagaan. Zakat ini perniagaan. Dan bukan hibah. Dia mengatakan hibah di sini. Hibah berbeza. Kita nak kasih orang hadiah baju. Kalau kita mengatakan ini daripada zakat, tidak dibolehkan. Yang kita kalau nak memberikan kita mengatakan kita nak memberikan hadiah sebagai misal. Kita ada 40 kambing. Lepas itu kita memberikan satu kambing sebagai hadiah. Ini tidak dibolehkan kalau ia daripada zakat. Kalau ia daripada zakat. Nah, teruskan. Bukan dengan cara hibah, maka hukumnya tidak sah. Tidak dibolehkan kita memberikan hibah daripada duit zakat. Itu cerita ni. Yakni kalau kita ada duit zakat, tak boleh kita berikan kepada orang lain sebagai hadiah. Sebab ini adalah milik ini bagi fakir dan miskin. Nah, cabang masalah pembayaran zakat dan sesamanya dari harta waris dari orang yang masih memiliki hutang yang tidak mencukupi, dari menyahurnya lebih diprioritaskan dari kewajipan hak hamba maupun hak hamba seperti kafarah, haji, nazar dan zakat. Nah, di sini penulis ini membicarakan ini tentang mana perkara yang kita kedepankan. Sekarang ini kalau seseorang itu meninggal dunia, maka kita ada hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hutang ini manusia. Jadi hutang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam bentuk zakat. Jadi tidak dibolehkan kita membagikan harta peninggalan melainkan setelah kita mengeluarkan zakat daripadanya. Jadi dia mengatakan pembayaran zakat dan sesamanya daripada harta waris daripada orang yang masih memiliki hutang yang tidak mencukupi, dari menyahurnya lebih yang dikedepankan daripada kewajipan hak hamba dan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa? Seperti kafarah, haji, nazar. Satu orang yang meninggal dunia misalnya dia belum lagi pergi haji, ataupun diwajibkan dia membayar kafarah, maka kita nak kena kedepankan itu. Kita kedepankan ini hutangnya. Begitu juga dengan nazar dan zakat. Nah, teruskan. Sebagaimana bila dua hak mengenai atas orang hidup yang tidak terkekang tasyarufnya, kalau yang mengenai harta waris tersebut hanyalah hak-hak Allah sahaja, maka pembayaran zakat didahulukan jika nyata berkaitan dengan harta tunai. Misalnya, warisan itu masih mencapai 1 nisab. Kalau tidak berkaitan dengan harta tunai, berarti dengan tanggungan. Misalnya, harta itu rusak setelah datang kewajipan zakat dan tamakun, maka dibagi ratalah harta itu untuk memenuhi zakat dan hak-hak Allah yang lain. Sekarang kita lihat ini satu persatu ya. Jadi pertama sekali penulis mengatakan apabila seorang meninggal dunia, maka diwajibkan kita melunaskan hutangnya. Dan kita kedepankan zakatnya, kita kedepankan hutang-hutangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, beliau mengatakan kama idza ijtama'ata ala hayyin lam yuhjar alaihi. Ini kita ada istilah di sini, lam yuhjar alaihi. Terjemahan ini mengatakan apa dia mengatakan? Orang yang tidak terkekang tasarruf ni. Kita dalam fikih muamalat kita ada bab al-hajar. Al-hajar ini seperti apa? Kalau kita ada orang gila misalnya. Orang gila ini kita mengatakan mahjur alaihi, mahjur. Maksudnya dia tidak dapat melakukan jual beli. Ahli warisnya ataupun kita mengatakan dia punya guardian yang menjaganya.
Tapi di sini penulis ini mengatakan bukan yang dimahjur alaih kalau sekiranya dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, apakah hutang yang paling wajib dia dikedepankan? Maka perkara yang sama. Hutang ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga apabila dia meninggal dunia, perkara yang sama dikedepankan. Selepas itu beliau mengatakan, walau ijtama'at fiha huququllahi faqad quddimatiz zakat in ta'allaqat bil 'ain. Sekarang kita mengatakan tadi hak Allah Subhanahu wa taala dikedepankan. Apakah ini hak yang paling penting? Penulis mengatakan yang paling penting adalah zakat. Sebab satu orang kalau meninggal dunia misalan dia nak kena bayar kafarah, dia nak kena bayar duit zakat. Lepas itu dia belum pergi haji. Jadi mana satu kita nak melakukan dahulu? Maka di sini beliau mengatakan kita kedepankan zakat. yakni kita mengeluarkan duit zakat daripada harta peninggalannya. Ini yang dikedepankan. Quddimatiz zakatu in ta'allaqat bil aini bi an baqiya nisab wa illa bi an talifa ba'da al wujub wa tamakkun istawat ma'a ghairiha. Dikedepankan duit zakat tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah wang itu sampai kepada nisab. Apa maksudnya? Sekarang begini ya, saya memberikan misal. Satu orang meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Dan sebelum dia meninggal dunia 5 tahun dia tak keluarkan zakat. 5 tahun. 5 tahun dia tidak mengeluarkan zakat. Jadi macam mana kita nak calculate balik kan? Sekarang tahun yang pertama duitnya $10,000. Tahun yang kedua $10,000. Tahun yang ketiga duitnya hilang. Sebagai misal. Maka sekarang lepas itu dia dapat duit balik. Tahun yang keempat sebagai misal dia dapat $10,000. Ataupun kita mengatakan kurang daripada nisab. Tahun yang keempat duitnya misalan $3,000. Tahun yang kelima $3,000. Lepas itu dia meninggal dunia. Sekarang kita nak mengeluarkan zakat bagi tahun yang mana satu? Tahun yang pertama dengan tahun yang kedua. Kenapa kita tidak mengeluarkan zakat pada tahun yang ketiga, 4, 5? Sebab duit itu kurang daripada nisab. Jadi kita hanya mengeluarkan bagi tahun yang pertama dengan tahun yang kedua. Sebab bagi tahun yang pertama yang kedua diwajibkan. Sebab duitnya telah sampai kepada nisab. Jadi penulis ini mengatakan bi an baqiyan nisabu. Kalau sekiranya nisab itu masih ada. Wa illa bi an talifa. Dia mengatakan kalau sekiranya nisabnya tidak ada, seperti apa? Talifa. Talifa maksudnya duit itu hilang. Satu orang misalnya 10 tahun yang ni dia tidak bayar zakat. Kita gunakan 10 tahun, dia senang sikit. Jadi tahun yang pertama 10,000, tahun yang kedua 10,000, 10,000 sampai tahun yang kelima hilang duit. Tahun yang kelima ini hilang duit ni. Baik, selepas yang ni 1 tahun dia meninggal dunia. Jadi sekarang kita mengeluarkan zakat bagi tahun yang ni yang pertama, yang kedua sampai yang ni yang kelima. Betul ke tidak? Sebab ini tahun yang terakhir kita tidak mengeluarkan zakat. Sebab duitnya sudah tidak ada. Duitnya sudah hilang. Jadi ini cara kita kira zakat. Bi an talifa ba'dal wujub, selepas kewajipan. Ini ada misal yang lain ya. Selepas kewajipan. Sekarang begini. Ini misal lain sikit. Tahun yang pertama 10,000. Tahun yang pertama 10,000. Dan dia tidak mengeluarkan zakat. Lepas itu duit itu hilang. Ini ba'dal wujub, kita mengatakan ba'dal wujub wa tamakkun. Yang ini selepas ini 1 tahun diwajibkan dia mengeluarkan zakat dan dia boleh mengeluarkan zakat tapi dia tidak mengeluarkan zakat, selepas itu hilang duit. Nampak? Selepas itu hilang duit. Ini adalah misal yang berbeza. Misal yang kedua. Maka dalam keadaan seperti ini, adakah diwajibkan kita mengeluarkan zakat? Diwajibkan dia mengeluarkan zakat. Betul ke tidak? Diwajibkan dia mengeluarkan zakat ini bagi tahun itu sebab sudah menjadi kewajipan dan dia mampu mengeluarkannya tapi dia tidak mengeluarkannya. Jadi sebelum dia meninggal dunia, kalau dia ada harta, maka wajib dia nak kena bayar balik bagi masa yang mana diwajibkan, yakni dia mengeluarkan
dia mengeluarkan zakat tersebut. Bi an talifa ba'da al-wujubi wa tamakkun istawat ma'a ghairiha fayuwazza' 'alayha. Maka kita mengeluarkan zakatnya atas yakni wangnya. Atas yakni wang peninggalannya. Jadi kita lihat ini dia meninggalkan wang yang berapa banyak. Maka kita mengeluarkan duit zakat daripada harta peninggalannya, kita kira balik. Tahun-tahun yang dia belum lagi bayar, dia belum bayar zakat yang diwajibkan ke atasnya. Nah, teruskan. Syarat menunaikan zakat. Sekarang penulis akan membicarakan tentang syarat menunaikan zakat. Ini lagi kita mengatakan ini bab yang penting. Jadi dia akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak mengeluarkan zakat. Itu cerita. Jadi misal-misal yang di depan penulis agak susah sikit ya. Sebelum ini. Ini adalah masail-masail yang kita nak perlu otak sikit. Tapi kita nak kena sabar, insya-Allah. Jadi kita sabar, insya-Allah yang mudah akan datang. Teruskan. Syarat menunaikan zakat ada dua. Syarat pertama, niat di dalam hati. Ini ramai orang menanyakan ini. Adakah saya nak mengeluarkan zakat? Adakah saya nak kena mengatakan kepada orang miskin, ini zakat saya? Banyak orang tanya kan? Jawapannya adalah tidak diwajibkan. Apa yang penting adalah niat dalam hati. Tidak diwajibkan kita melafazkan. Ada orang menyangkakan nak kena lafazkan, ini adalah zakat, ini wang saya. Tapi kalau dia nak melafazkan, dia boleh melafazkan. Tapi ia tidak diwajibkan. Jadi zakat ini niatnya di mana? Niatnya adalah dalam hati. Nah, ini adalah perkara yang pertama. Teruskan. Bukan niat dengan ucapan. Misalnya, inilah zakat hartaku. Sekalipun tidak menyebut sebagai fardu, sebab zakat sudah bererti fardu. Nah, dia niat dalam hati, dia mengatakan ini adalah zakat hartaku. Tanpa dia mengatakan ini adalah zakat hartaku yang wajib ataupun yang fardu. Sebab penulis mengatakan zakat ini dah memang wajib. Kalau kita mengatakan zakat maksudnya wajib. Dia bukan sedekah. Dia sudah dikirakan sebagai kewajiban. Ayo. Atau inilah sedekah fardu, atau inilah zakat fardu untuk hartaku. Nah, kalau dia mengatakan ini adalah sedekah yang fardu, ini adalah zakat. Sebab sedekah asal hukumnya sunnah, tapi kalau dia mengatakan sedekah yang fardu, dia menjadi zakat. Nah, inilah zakat fardu untuk hartaku. Ayo. Belum cukup dengan inilah fardu hartaku. Ini tidak sah. Kalau satu orang mengatakan ini adalah kewajipan bagi hartaku, tidak sah. Kenapa? Sebab kewajipan harta bukan saja bagi zakat. Satu orang ini kena bayar kafarah. Ini adalah kewajipan ke atasnya juga. Jadi dia nak kena membezakan sama ada ini zakat ke bukan zakat. Ayo. Kerana kefarduan harta itu bisa berupa kafarah atau pisah juga nazar. Nah, dia mengatakan ini adalah kefarduan hartaku. Sekarang kita mengatakan kefarduan harta boleh jadi nazar. Betul tak? Satu orang ini dia bernazar untuk memberikan $10,000 kepada fulan bin fulan ataupun kepada masjid misalnya. Sekarang kita mengatakan diwajibkan ke atasnya mengeluarkannya. Jadi dia boleh nazar. Ataupun satu orang ini dia sumpah, lepas itu dia nak kena bayar sumpah dari kafar. Jadi ini tidak sah sebagai zakat. Teruskan. Dalam berniat, tidak wajib menentukan harta yang dikeluarkan zakatnya. Nah, adakah diwajibkan kita nak kena keluarkan dulu kita punya harta yang kita nak keluarkan sebagai zakat, lepas itu baru kita niat zakat? Di sini penulis mengatakan tidak wajib. Apa maksudnya? Sekarang misalnya kita ada $10,000. $10,000. Zakat kita ada berapa? 250. Adakah diwajibkan kita nak kena keluarkan 250 daripada 10,000 itu dan letakkan di hadapan kita? Lepas itu ini kita niat, ini adalah zakat, ini hartaku. Di sini penulis mengatakan tidak diwajibkan. Di sini penulis ini mengatakan tidak diwajibkan, yakni dia melakukan yakni sedemikian. Nah, kalaupun menentukannya, maka zakat yang dikeluarkan tidak bisa melimpah untuk yang lain sekalipun yang ditentukan itu ternyata rusak. Nah, sekarang ini kita nak bezakan ya sekarang ya. Sekarang kita kembali kepada misal tadi. Satu orang ini misalnya dia ada $10,000, zakatnya adalah 250.
Kalau sekiranya dia keluarkan 250 dan dia letakkan di hadapannya dan dia mengatakan ini adalah zakat hartaku, khalas, kita mengatakan duit ini sudah menjadi duit zakat. Duit ini sudah menjadi duit zakat. Kenapa? Sebab dia sudah menentukannya. Dia sudah menentukannya. Tetapi kalau sekiranya dia belum lagi menentukannya, maka dia boleh mengeluarkan mana-mana duitnya. Dia boleh mengeluarkan mana-mana ini duitnya untuk membayar zakat. Sekarang ini satu orang ini misalnya dia ada 2 nisab. Dia ada zakat simpanan dengan zakat perniagaan. Dia ada zakat dari simpanan dan dia ada zakat perniagaan. Kalau dia niatkan 250 ini bagi zakat simpanannya, maka kalau dia sudah menentukannya, dia tidak boleh mengubahkan untuk membayar yang ini bagi zakatnya yang lain. Nampak tak? Sebab apa? Sebab dia sudah menentukan duit ini adalah zakat ini bagi jenis yang ini harta itu, sesuatu harta. Boleh kita faham insya-Allah? Jadi di sini penulis mengatakan selagi mana kita tidak menentukan, tidak ada masalah. Tetapi bila kita menentukan sesuatu duit sebagai zakat bagi harta kita tidak boleh mengubahkannya. Sebab ini kita sudah niat ini duit tersebut ini sebagai zakat. Maka kita tidak boleh mengubahkan, melainkan kita meletakkan syarat. Ini akan datang. Melainkan kita meletakkan syarat. Nah. Kerana tidak diniatkan zakat itu untuk harta yang lain tersebut. Dari ini, nanti boleh kita baca lagi sekali. Dalam berniat tidak wajib. Dalam berniat tidak wajib menentukan harta yang dikeluarkan zakatnya. Kalaupun menentukannya, maka zakat yang dikeluarkan tidak bisa melimpah untuk yang lain sekalipun yang ditentukan itu ternyata rosak. Ini seperti mana kita mengatakan, dia kalau menentukan satu harta sebagai zakat, lepas itu duit itu hilang. Kita mengatakan zakat ini yang ditentukan hanya bagi wang yang ditentukan. Tapi dia tidak boleh mengatakan duit zakat ini yang hilang itu saya bayar bagi harta ini yang lain. Tidak dibolehkan sebab dia sudah menentukan duit zakat ini bagi jenis harta ini. Sekalipun ini zakat itu hilang, tidak dipindahkan ini kepada harta yang lain. Teruskan. Kerana tidak diniatkan zakat itu untuk harta yang lain. Nampak? Sebab dia sudah menentukan. Jadi bila dia menentukan, kita tidak boleh menggunakan apa yang ditentukan kepada harta yang lain. Dia hanya kena kepada harta yang ditentukan olehnya. Kalau itu adalah zakat simpanannya, itu adalah zakat simpanannya. Tidak boleh diniatkan dengan harta yang lain sebab dia sudah menentukan. Teruskan. Dari sini bisa diketahui kalau ia berniat bila harta tersebut rusak, maka untuk zakat yang lainnya, dan ternyata rusak, maka zakat bisa melimpah untuk selain. Ini dia meletakkan syarat, nampak tak? Kalau dia meletakkan syarat boleh. Dia meletakkan syarat. Rosak di sini maksudnya apa? Seperti hilang. Yang terjemah ni menggunakan perkataan rosak. Dia boleh bermakna apa? Seperti duit itu hilang misalnya. Sekarang kadang-kala ada orang misalnya dia dah keluarkan duit zakat, kan? Dia dah keluarkan duit zakat, dia nak bayar zakat, sekali dia hilang. Apabila zakat itu hilang, kita mengatakan adakah dibolehkan dia niatkan duit zakat itu bagi harta yang lain? Kita mengatakan tidak dibolehkan. Melainkan kalau sekiranya dia mengatakan kalau duit zakat saya hilang, maka saya meniatkan ini adalah zakat ini bagi harta saya ini yang lain, maka itu dibolehkan kalau dia meletakkan syarat. Tapi kalau dia tidak meletakkan syarat, tidak dibolehkan. Dia meniatkan bagi harta yang lain. Lain halnya jika ia berkata, inilah zakat hartaku yang tidak ada di tempat jika masih ada, atau inilah sedekah. Kerana tidak ada kemantapan dalam menunaikan kefarduan. Ini adalah misal yang lain. Dia meletakkan syarat.
Dia mengatakan kalau sekiranya harta aku masih ada lagi, maka ini adalah duit zakat. Tapi kalau sekiranya tidak ada lagi, maka ini adalah sedekah. Ini tidak sah. Satu orang ini misalnya dia ada harta kat luar negeri, tapi dia tak tahu harta itu masih ada lagi ke tidak. Jadi dia meletakkan niat. Dia mengatakan kalau sekiranya harta itu masih ada lagi, maka aku meniatkan mengeluarkan zakat ini bagi harta tadi. Tapi kalau tidak ada, maka aku niatkan ini sebagai sedekah. Maka di sini tidak sah sebab dia ada pencampuran ini di antara niat yang wajib dengan niat yang sunnah, dan dia tidak mengetahui mana satu. Nah, bila ia berkata, inilah zakat hartaku yang tidak ada di tempat, jika masih ada dan jika telah rosak, maka ini sedekah. Dan ternyata hartanya telah rosak, maka menjadi sedekah, atau ternyata masih ada. yang ini pula boleh. Jadi syarat ini, yang ini kita mengatakan dia boleh jadi yang ini sebagai zakat. Jadi kita lihat balik misal kita lihat ini, penulis hanya mengatakan bi khilafi ma la qala hadhihi zakatu malil ghaib in kana baqiyan aw sadaqatun li adam al-jazmi bi qasd al-fard. Ini seperti mana kita mengatakan tadi. Lepas itu dia mengatakan wa idza qala fa in kana talifan fa sadaqatun fa bana talifan waqa'a sadaqah. Misalnya ada begini, dia ada harta di luar negeri, tapi dia tidak mengetahui sama ada harta itu masih ada lagi ke tidak ada lagi. Dia tidak mengetahui harta itu masih ada lagi ataupun tidak ada lagi. Maka dia mengatakan, kalau sekiranya harta itu masih ada, maka ini adalah duit zakat. Tapi kalau sekiranya harta itu tidak ada lagi, maka wang yang saya keluar ini adalah sedekah. Beza dengan misal yang pertama tadi. Misal yang pertama dia menggunakan atau sama ada duit yang saya keluar ini duit zakat ataupun dia adalah duit ini sedekah. Apa tak? Jadi bila dia menggunakan atau, yakni di sini dia tidak ada kepastian sama ada yakni duit itu dia mengeluarkan sebagai zakat ataupun dia mengeluarkan ini sebagai sedekah. Berbeza kalau dia menetapkan syarat, kalau duit itu masih ada lagi, maka ini adalah zakat. Kalau tidak ada, maka saya niatkan ini sebagai sedekah. Yang kedua dibolehkan, yang pertama tidak dibolehkan. Boleh insya-Allah. Ustaz, ini kalau macam yang orang tu menyediakan duit yang dapat itu duit zakat dia, lalu hilang, adakah terlepas tanggungan untuk dia keluarkan zakat? Ya, betul. Kalau sekiranya ini bukan ini kesilapannya, jadi dia mengeluarkan dari zakat tersebut bagi harta yang diniatkan. Kalau tidak ada apa-apa lagi soalan, kita berhenti di sini ya sebab masa ya. Harta yang terlepas, yang rosak tu kan consider macam hilang lah. Tapi kalau misalnya kita terbelanja, misalnya bila kita dah keluarkan harta tu untuk zakat, lepas tu ada emergency kita gunakan tu. Tak, kita nak bayar balik. Kena bayar balik. Kalau sekiranya kita belum lagi mengeluarkan zakat, kita menggunakan duit ni, maka kita nak kena bayar balik. Dia ada hutang ini ke atas kita. Okey, insya-Allah kita baca doa.
Sebab ini pun agak pukul 10 ya. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأحمد أعدتك العلماء نصب خير والقى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابع غرر اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امره وعصاه واسقنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا باننا اعترفنا واننا اسرفنا على لحظه اشرفنا فتب علينا توبه تغسل لكل عوبه واستر لنا العورات وآخذ الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو سلطة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعطى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصعب والحمد لله في البدء والتنام.